Salam sejahtera dan kita sama-sama untuk di mana saya membawa perkara ini untuk kita sama-sama berfungsi sebuah cerita di mana saya ceritakan tentang lokasi sebuah kampung perkampungan di Kampung Kulu-Kulu yang terletak di hilir sepanjang Sungai Kinabatangan, dan kawasan ini di dalam kawasan jajahan P187 Kinabatangan dan di dalam Don N58 Ramak. Sebuah signboard, yaitu signboard yang bernama Kampung Kulu-Kulu Kinabatangan, dan di sini saya ingin menceritakan tentang latar dan sejarah yang sejarah Kampung Kulu-Kulu. Sejarah Kampung Kulu-Kulu yaitu berasal daripada sebatang anak sungai yang berhampiran di kawasan ini. Sungai itu hingga hari ini dipanggil Sungai Kulu-Kulu, di mana Sungai Kulu-Kulu ini disitulah bermulanya sebuah perkampungan ataupun sebuah nama Kulu-Kulu itu wujud. Pada satu ketika dahulu pada abad 18, di mana kawasan tersebut telah didatangi oleh puak kecil ataupun kumpulan kecil yang etnik daripada berbangsa sungai. Ketika mereka sampai di tempat tersebut, kawasan itu telah ditumbuhi oleh rumpun bambu yang begitu banyak. Jadi bambu ini dia mempunyai bulu di batang dia. Jadi apabila mereka yang datang di tempat itu merasa keadaan yang tidak selesa karena badan mereka merasa gatal. Jadi sejak itulah dipanggil kawasan tersebut ulu-ulu. Dalam bahasa sungai, bulu itu adalah ulu-ulu dan bambu itu dipanggil pring. Jadi di abad 19 di mana kawasan ini telah didatangi oleh berbagai kumpulan etnik bangsa sungai, yaitu sungai daripada suku kaum Mangkak, suku kaum Sukang, suku kaum Makiang yang datang di tempat ini, berkampung di tempat ini, sehinggalah menama kawasan ini adalah sebuah kampung Kulu-Kulu pada ketika itu di era pemerintahan zaman British, di mana pemerintahan zaman British beberapa kampung juga yang wujud di sekitar area Kulu-Kulu ini seperti Kampung Bawing, Kampung Pintasan, dan Kampung Padulan pada ketika itu. Dan beberapa nama kawasan di hilir sepanjang Kinabatangan ini mempunyai nama-nama legenda-legenda dia, nama-nama tersebut yang ada sehingga pada hari ini masih diketahui oleh generasi yang ada pada hari ini di tempat ini. Kampung Kulu-Kulu ini pada asalnya memang telah didatangi oleh suku kaum bangsa sungai kita dapati sebuah cerita ini di dalam kurun 4 dan 500 tahun yang lalu, di mana kampung ini telah didatangi oleh satu keluarga besar yang dipanggil Aki Pasila. Aki Pasila ini sebenarnya pernah menduduk di kampung ini dan mereka telah berhijrah berpindah rendah sehinggalah mereka berkampung di satu perkampungan yang dipanggil Kampung Miasias Sungai Lukan, di mana ketika itu nenek moyang kita yang mempunyai adat istiadat mereka pengumbumian kepada pada ketika itu yang masih menggunakan keranda dan mencari tempat-tempat di gua-gua ataupun di batu-batu kapur yang untuk mereka simpankan keranda-keranda tersebut. Dan itu antara cerita mengenai tentang legenda Aki Pasila yang dimana dia bermula daripada membina ataupun berkampung di kawasan Kampung Kulu-Kulu ini hingga ke Kampung Mias Sungai Lukan pada ketika itu. Jadi Kampung Kulu-Kulu ini sememangnya dia mempunyai area yang besar pada ketika itu sepanjang pemerintahan zaman British, juga dimana sepanjang Sungai Kinabatangan ini telah didatangi oleh
uh, bangsa Cina, orang Simunul, dan juga Suluk, juga termasuk orang Hidaan, di mana mereka datang di kawasan ini membawa barang dagangan untuk ditukarkan kepada masyarakat etnik pada ketika itu, ditukar dengan damar, dengan rutan. Pada ketika itu digantikan dengan alat-alat seperti pakaian, songket, gung kepada komuniti dan masyarakat penduduk yang ada tinggal di hilir Kinabatangan ini. Selain daripada itu, Kampung Kulu-Kulu ini dia berhampiran dengan sebuah nama yang dipanggil Kampung Pintasan. Kampung Pintasan itu berasal daripada satu dialek bahasa sungai, di mana kawasan ini terdapat Sungai Kinabatangan ini, dan dia ada berbentuk seperti bunduk di kawasan ini, di mana komuniti masyarakat ketika itu yang tinggal di tempat ini, mereka melalui jalan pintas untuk sampai ke tempat tersebut, di mana pintasan ini telah didirikan sebuah sekolah rendah pada tahun era 60-an. Jadi disitulah bermulanya Kampung Pintasan itu dari arti kata jalan pintas, atau dalam bahasa sungai dipanggil tantasan. Jadi Kampung Pintasan ini juga telah dinubat ataupun dinubatkan oleh kerajaan satu ketika dulu sebagai satu pusat daerah pintasan pada masa itu. Malangnya pada tahun 1963 ketika Sabah ini merdeka dan masuk dalam gagasan dengan Malaysia, maka berlaku sesuatu bencana alam yang tidak pernah sama sekali berlaku pada komuniti ataupun masyarakat, yaitu banjir besar. Maka banyak rumah-rumah yang telah hilang, dihanyutkan, dan termasuk sekolah, binatang ternak mereka telah dihanyutkan oleh air sungai yang banjir pertama kali melanda satu ketika dulu di Kinabatangan ini. Jadi selepas daripada itu, maka mereka pun banyak yang berpindah rendah, ada yang berpindah di Kampung Sungai Lukan, di Kampung Tanjung Panjang, dan ada yang ke Lamak, dan seterusnya ke Bukit Garam, dan ada yang pindah di hilir Bukit Kinabatangan ini, termasuk di Kampung Batu Putih. Kebanyakannya mereka ini berasal daripada penempatan dan penduduk yang pernah menetap tinggal di kawasan Kampung Kulu-Kulu dan juga di Kampung Pintasan ini. Selepas sekolah SK Pintasan ini tutup pada tahun 1975, mana satu kawasan telah diwujudkan sebuah sekolah yang dipanggil pada ketika ini Sekolah SK Sangau, dan satu masa ketika tempat tersebut hanya yang diketahui oleh masyarakat pada ketika itu, tempat itu dipanggil sebuah nama Kosukun. Mengapa dia dipanggil sebuah nama Kosukun? Kawasan itu telah ditumbuhi oleh puku-puku Kosukun yang begitu banyak, dan pada mulanya kampung tersebut belum ada nama. Yang hanya mereka tahu itu adalah satu kawasan Kosukun. Apabila sekolah rendah didirikan di tempat itu, maka sekolah itu diberi nama Sekolah Kulu-Kulu, SK Kulu-Kulu, dan pada tahun seterusnya, di mana sekolah ini telah diubah menjadi sebuah sekolah SK Sangau oleh ketua kampung satu ketika dulu yang bernama Raham Harun Bintunan bersama guru besar dia Cigo R. Merbek. Pada ketika itu mereka menamakan sekolah itu Sekolah SK Sangau, seperti mana tanjung ini berbentuk seperti tanduk rusa ataupun tanduk payau. Jadi disitulah antara singkatan dia dipanggil nama SK Sangau, dan pada tahun 1990-an nama SK Sangau telah diberi gelaran satu nama kampung sekaligus dipanggil Kampung Sangau. Jadi itu antara perjalanan skenario yang berlaku pada hari ini di kawasan ini, di antara cerita-cerita yang kita telah rekodkan, yang kita telah catatkan dan kita simpan sebagai satu khazanah sejarah kita demi untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Sekian, terima kasih.
telah diduduki oleh baru dalam era tahun 2001. Dan pejabat ini kita bina pada tahun 2018, dan pada permulanya kita menumbuhkan satu persatuan ataupun jabatan kuasa kampung pada era tahun 2008. Jadi disinilah kami bermula, sehingga dengan perancangan hasil daripada perancangan menjadikan sebuah kampung ini mempunyai satu di mana pada hari ini kita telah mengadakan ataupun dalam mewujudkan sebuah prasarana yang terdapat di kawasan ini, yaitu Padang Sipang. Jadi ini antara pejabat kami. Di pejabat kecil inilah kita orang sebenarnya mempunyai perancangan, dan perancangan ini memangnya hasil datang daripada komuniti, dan saya selaku sebagai pengurusi dapat pada tahun 2008 saya dilantik sebagai pengurusi kampung baru ini. Dan inilah hasil antara yang kami laksanakan, di mana kampung ini dia mempunyai perancangan lah. Perancangan dia di sini bermula daripada kalau dilihat kita sekarang ini mempunyai 60 ahli peserta tanah dan mempunyai keluasan lebih kurang 600 hektar di kawasan tersebut, kawasan ini. Dan di kawasan ini juga ada kita rancangkan sebagai satu gadget tanah pembangunan kerajaan dalam kampung seluas 50 hektar. Jadi ini antara di mana kami mengemas ini tentang perjalanan ataupun perencanaan seterusnya bagi kampung Kulu-Kulu ini. Kampung Kulu-Kulu ini sebenarnya telah didatangi seperti mereka pada ketika itu. Ini antara contoh kenang-kenangan yang kita telah simpan di sebuah pejabat kecil ini. Tolong dekatkan ke kami. Di antara kita telah membina sebuah pembukaan riada baru Padang Bukit Lipan, di mana Padang Bukit Lipan yang kita wujudkan pada 23 hari bulan 3 2014 telah disempurnakan oleh Encik Aksa bin Haji Nasrah, Ketua Pemuda UMNO bahagian P187 Kedung Batangan, pada hari bulan Jun 2014 bersamaan dengan 10 Syaban 1435 Hijrah. Sebenarnya Padang Riada kampung ini bukanlah pertama kali diwujudkan di kampung Kulu-Kulu ini. Satu ketika dulu Padang ini pernah wujud di kampung Kulu-Kulu pada era tahun 1990-an. Padang tersebut diberi nama Padang Kampung Kulu-Kulu. Pada tahun 1998 Padang tersebut telah diubah menjadi sebuah Padang kedua yang pernah wujud di kampung ini, diberi nama Padang Kampung Kulu-Kulu Siridaman. Dan pada tahun 2014 kita telah mewujudkan satu prasarana, yaitu Kampung Padang Baru ini pada 23 bulan 3 2014. Kita telah nubatkan dia sebagai Kampung Padang Warisan Kulu-Kulu Siridaman yang terletak di kawasan Bukit Lipan ini. Jadi itu antara sejarah kita di kampung ini. Padang ini adalah ketiga kali yang pernah diwujudkan di dalam kampung yang bernama Kampung Kulu-Kulu ini. Sekian, terima kasih. Ini adalah
Padang Tertib nih, ya Padang Bukit Lipan, warisan Kulu-Kulu Sri Idaman. Jadi inilah antara lokasi padang permainan, yaitu padang bola sepak yang kita wujudkan pada tahun 2014. Dan ini adalah pondok yang kita bina. Pondok yang kita bina pada tahun 2019. Pondok ini telah disumbangkan oleh seorang, yaitu pekebun kecil berbangsa Cina, yaitu Li Yukhoi. Beliau telah menyumbangkan sebuah pondok ini untuk di Pasarana ataupun Padang Bukit Lipan warisan Kulu-Kulu Sri Idaman. Terima kasih kepada penyumbang yang menyumbang pondok ini. Oke, di mana penduduk kampung di sini mata pencarian mereka selain daripada bernelayan, mereka juga telah menanam kelapa sawit sebagai satu sumber kehidupan mereka di tempat ini. Selain daripada kelapa sawit, mereka menanam koko, juga mereka menanam getah, dan ada yang bertanam sayur-sayuran jangka pendek. Jadi itulah antara penghidupan penduduk di tempat ini, dan kita masih nampak ada beberapa pokok kapayas yang mereka tanamkan. Ini adalah salah satu sumber di mana kita melakukan perkara ini untuk kita masukkan ke dalam tabung kampung. Dan untuk makluman, di mana kita mendirikan satu Pasarana kemajuan di tempat ini, kita sudah paham, kita sudah tahu sedia kala bahwa apa yang terwujud di sekitar tempat ini bukanlah di bawah jagaan oleh jabatan, tetapi di bawah jagaan oleh masyarakat komuniti kecil yang ada di tempat ini, sebagai kita telah membentukkan satu pentadbiran kampung lah melalui daripada jawatan kuasa. Jadi berbagai sumber-sumber yang kita akan cari untuk sememangnya kita masukkan ke dalam tabung kampung. Terima kasih. Selain keperluan di mana penduduk di sini memerlukan listrik yang belum sampai pada ketika ini, dan juga keperluan air bersih, di mana penduduk yang tinggal di tempat ini lebih kurang 400 meter daripada sungai. Jadi ini antara sungai mereka lah buat kolam, dan kolam ini kalau kita lihat begitu keruh lah, tapi mereka tidak ada cara, mereka terpaksa juga mandi di kolam ini. Jadi bayangkanlah berapa komuniti masyarakat penduduk yang telah menggunakan sungai kolam ini. Oke. Ini adalah jalan raya kampung, di mana jalan raya kampung ini beginilah keadaan dia. Setiap kali musim penghujan, maka truk bagi masyarakat penduduk yang di sini, pekebun yang mana mereka mengeluarkan hasil mereka lah. Dan jalan ini tembus berhampiran dengan Estate Seripin, dan di mana kawasan ini telah boleh tembus di kawasan Batu 42, Jalan Keke, Limber Estate, lebih kurang 52 km, dan sejarak jauh 1 jam lebih untuk sampai di jalan highway. Jadi inilah antara jalan yang kita gunakan daripada tahun 2000 lagi, dimana jalan ini kita lihat sendiri, dan begitu semangat bagi masyarakat penduduk di sini untuk meneruskan perjuangan mereka, walaupun mereka terpaksa menggunakan cara apa sekalipun untuk melakukan kerja demi untuk supaya dapat mengeluarkan hasil tanaman mereka. Adalah kawasan tanah rancangan kita di tempat ini, yaitu township pembangunan kerajaan dalam kampung. Dan kalau township ini sebesar 50 hektar yang kita telah rancangkan di kawasan ini. Jadi di tempat ini, inilah kawasan dia yang terletak di atas bukit, dan sesuai daripada pembangunan kerajaan dalam kampung. Ianya menjelaskan daripada berlakunya satu-satu masa bila berlaku banjir besar.
Ini adalah satu kawasan yang berada di dalam dengan izin ataupun konsep resort yang sesuai untuk pembangunan kerajaan dalam kampung. Kita telah rancang daripada sejak tahun 2000 lagi, mana kawasan ini telah didirikan masyarakat komuniti di sini dalam mendirikan beberapa buah rumah, dan setakat apa yang saya tahu pada ketika ini mereka mempunyai 7 keluarga, dan ini antara rumah-rumah mereka yang ada di tempat ini. Dan kawasan ini kita telah rancang seluas 2 hektar besar untuk penempatan perumahan bagi generasi dan masa akan datang. Kebanyakannya komuniti yang telah menetap di tempat ini pada tahun 2000, mereka ini telah menganut dalam agama Kristen, dan semenjak mereka berpendudukan menjadi penduduk di tempat ini, salah satu mereka telah membina, ini adalah antara satu balai ibadah mereka, yaitu gereja, di mana saya dipahamkan mereka di sini mempunyai jemaah lebih kurang 85 orang. Di mana selain daripada Kulu-Kulu ini juga ada satu perkampungan baru yang menetap di bagian Seringan. Itulah antara jamaah mereka setiap kali mereka mendirikan ibadah mereka setiap minggu di tempat ini. Jadi ini adalah antara yang mereka gunakan daripada beberapa tahun yang lalu hingga pada hari ini. Adalah salah satu rumah yang terdapat di Kampung Kulu-Kulu yang kita telah berada sekarang di tempat ini, dan di tempat ini juga masih mempunyai beberapa rumah yang seperti beginilah. Bukan saya. Ini ramainya si kami, si teman Jaimin. Iri kubon, iri katubusong tiwanan ko tangkod. Suatu na izin, narua izin. Baru kubon, uang tua timon. Ami jambul, yabas. Iri gilo,
Iri Japri, Iri Yurung, Iri Tasan, Iri Yangki, pastinya Yangki, Yombi. Sini. Banyak kami sini dulu sama si sana itu anulah ini sebelah jajan City kuburan Sarang isi diri City kami kuburan ay pipil pagudo City dengan silap ako kami Yabas makin di Jambul. Agak-agak sekitar tahun berapa itu, Ci? tahun 33 kah? 1933. Ah. 1933 kita belum merdeka dan pada ketika itu kita masih dalam era pemerintahan British. Menenedaan ko. Jadi serba sedikit saya katakan di sini, di mana Paci ini adalah seorang orang tua yang berada di tempat ini. Beliau adalah satu tunjang ataupun akar bagi masih menetap di kampung Kulu-Kulu ini bersama beberapa orang di bawah dia, termasuk anak-anak dan cucu cicit yang ada di tempat ini. Terima kasih.